Kejap esok. Esok kejap. Macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penuhkan kat depan, saya tak nak guna mikrofon malam ni. Kalau boleh dengar kat belakang tak apa. Tapi saya tak nak kuatkan suara lah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi boleh dengar ke? Saya tak nak guna mikrofon malam ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-puan yang hadir malam ni, sudi untuk melapangkan masa untuk mendengar perkongsian daripada saya. Malam ini saya akan berkongsi mengenai 10 ayat terakhir surah Yusuf, dan saya melihatnya sebagai ada rahsia daripada 10 ayat berkenaan. Dan sesi malam ni juga saya tujukan khususlah kepada mereka yang telah follow tafsir surah Yusuf saya di IKIM. Kerana barang siapa yang follow Radio IKIM, saya baru sahaja berpisah dengan surah Yusuf. Tapi biasalah di radio ni ada benda yang tak sempat nak cerita belaka, walaupun kita dah ready semua. Jadi andalah tempat saya meluahkan apa yang tidak sempat saya bentangkan di radio. Antara sebab saya tidak sempat bentangkan di radio juga adalah kerana topik malam ni, sahabat saya Muzammil, agak berat. Jadi Allah Ta'ala memang pilih orang tertentu je malam ni. Sebab apa yang bakal dibentangkan ini barangkali berat. Tetapi dengan izin Allah, Allah jugalah yang akan mempermudahkan penyampaian saya. Sebagai mukaddimah, Al-Quran apabila membentangkan sesuatu cerita, Allah tak akan bentang sesuatu cerita itu sekadar cerita sahaja. Setiap cerita yang Allah Ta'ala paparkan akan berada di dalam satu surah. Sudah pasti surah bukan hanya sekadar cerita. Tak ada surah yang hanya cerita tentang orang-orang terdahulu, melainkan beberapa surah seperti Al-Masad, daripada ayat pertama hingga ayat terakhir adalah mengenai tokoh berkenaan bersama dengan isterinya. Tetapi majoriti kisah-kisah di dalam Al-Quran, Allah akan paparkan kisah berkenaan tidak berdiri atas kaki sendiri. Boleh faham tak? Dalam Quran, bila Allah paparkan kisah-kisah tertentu, anda akan mendapati ada benda lain Allah adunkan sebelum kisah itu ataupun selepas kisah itu. Kebanyakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, dia tidak muncul di awal-awal surah berkenaan. Sehingga kan cerita Romawi menumbangkan semula Parsi pun Allah tak jadikan ayat pertama. Pernah baca surah Rum? Ayat pertama pun Alif Lam Mim. Bukan ayat pertama Romawi telah kalah. Maafkan saya. Betul lah? Alif Lam Mim. Ghulibatur Rum. Jadi bukan ayat pertama Romawi telah kalah. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan paparkan sebagai sokongan ataupun sebagai dokongan. Sama lah tu. Sokongan, dokongan, secondary. Dia sebagai elemen mengukuhkan hujah. Macam kita lah bercerita pada anak-anak, kita nak bagi tahu kamu kena jadi anak yang baik, kamu kena belajar daripada jiran sebelah. Bila masuk saja cerita jiran sebelah, maka dia jadi cerita.
Sekadar nak mengukuh ke satu mesej, demo kena perangai molek. Anak, ya, perangai kena elok. Belajarlah sesuatu daripada jiran sebelah. So cerita tu adalah penyokong kepada hujah yang nak disampaikan. Mesej penting yang nak disampaikan. Poin penting yang nak disampaikan. Dan biasanya poin-poin penting sesuatu surah akan disebut di awal-awal surah. Kemudian baru cerita muncul. Sebagai contoh, malam ni kita baca surah apa? Al-Kahf, katakan. Suratul Kahf. Kalau kita baca suratul Kahf, Arif ambilkan Quran dalam beg laptop saya. Quran dalam beg laptop. Dalam suratul Kahfi, antara poin penting surah berkenaan adalah وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Betul tak? Kalau anda baca suratul Kahf, dia berada di awal-awal surah. Saya ingat saya ayat yang kedua ke, men? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Jadi perhatikan ayat 2. Ayat 2 antara yang disebut pada ayat 2 ini adalah isi kandung yang terpenting dalam surah yang panjang ini. Suratul Kahfi ini panjang. Lebih kurang 110 kan? 110 ayat. Tetapi what's the point? Boleh tak Ustaz selaku pengajar suratul Kahfi menyebut kepada kami, orang awam yang tak mampu nak faham tafsir keseluruhan ayat, what's the main point? Apa dia punya point paling power atau powerpoint dia surah ni? Maka kaedah yang para ulama telah temui, maka hendaklah olehmu melihat ayat-ayat di awal. Allah Ta'ala membina surah ini dengan akar di awal-awal ayat. Akar ni tunjang. Makna dengan akar inilah berdirinya surah berkenaan. So apa yang dinyatakan di awal adalah isi kandung yang terpenting. Jadi ayat 2 tu cerita pasal apa? Berita gembira. Betul tak? Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa yubashshiral mu'minin. Maknanya apa? Berita gembira. Cuba perhati elok-elok. Kisah-kisah yang ada di dalam suratul Kahfi ini bermotifkan berita gembira ke tidak? Pemuda Al-Kahfi hidup di zaman mereka tidak mengecapi kemenangan spiritual. Mereka menghadapi satu keadaan yang disebut sebagai ancaman spiritual. Tetapi bila mereka bangun sahaja daripada tidur, mereka telah menerima berita gembira dari sudut spiritual. Tuan-tuan tahu tak apa benda paling menggembirakan dari sudut spiritual? Bila anda berada di sebuah negara yang dahulunya tidak pernah bergema azan, akhirnya azan dikumandangkan. Bukankah itu kebahagiaan spiritual? Bukankah itu berita gembira dari sudut spiritual? Dan kalau anda baca suratul Kahf, cerita yang pertama, mereka bangun di zaman masjid telah dibina di sana sini. Kerana anda semua sedia maklum, ada perkataan masjid dalam kisah yang pertama pemuda Al-Kahf. Sedangkan ketika mereka menuju kepada tidur, mereka berada pada zaman sesiapa yang beriman kepada Allah yang Esa akan diperangi habis-habisan. Bukankah itu cerita tentang berita gembira spiritual? Perhatikan pula kisah yang kedua, kisah pemilik dua kebun. Seorang yang memiliki kebun yang tamak, yang tidak bersyukur, akhirnya ditegur oleh kawannya yang tidak memiliki sehebat harta pemilik dua kebun. Bila nasihat itu tidak didengari, apa yang berlaku kepada pemilik dua kebun? Allah musnahkan kebunnya. Dan apa pula berlaku kepada pemilik yang tidak memiliki dua kebun? Kawan yang menegurnya, dia tidak diperlakukan apa-apa kepada kebunnya. Betul tak?
Ini menunjukkan berita gembira dari sudut fizikal, di mana penegur kepada pemilik dua kebun, alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Dan sebaliknya, mereka yang berbangga sombong memiliki dua kebun, Allah musnahkan kebunnya. Cerita yang ketiga adalah Musa bertemu Khidir di 3 hentian. Betul tak? Di akhirnya Khidir mentakwilkan apa yang sebenarnya berlaku di 3 hentian. Dan bukankah ia berita gembira kepada pemilik perahu? Bukankah ia berita gembira kepada ibu dan ayah kepada seorang kanak-kanak yang telah dibunuh Khidir? Bukankah ia berita gembira Zulkarnain akan memerintah dunia, bermakna Islam akan memerintah dunia? Nampak tak? Awal-awal Suratul Kahf telah menyebut tema berita gembira. Maka cerita-cerita yang ada di situ adalah penghuraian kepada apa yang disebut di awal-awal surah. Sekarang ini, isunya sekarang surah Yusuf. Maka kita kena tahu apa yang Allah sebut di mula-mula surah ni sebelum cerita tu melabuhkan tirai. Melabuhkan tirai ni memulakan cerita ke dia menutup cerita, Syekh? Astaghfirullah. Kalau memulakan teater, dia nama apa, Syekh? Membuka tirai. Melabuhkan tirai rupanya menutup teater. Membuka tirai, Allah tak terus mulakan ayat pertama dengan idh qala yusufu li abi. Perasankan ada 3 ayat pertama yang menjadi penegasan kepada isi kandung terpenting surah Yusuf. Dan kalau anda baca 3 ayat pertama surah Yusuf, ia adalah kesimpulan. Ia menyimpulkan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang diutuskan oleh Allah. Bila dia bercakap tentang masa depan, namanya kiamat, namanya akhirat, benda tu nampak tak di depan mata orang-orang Quraisy waktu tu? Bila Nabi cerita matahari akan digulung, bila Nabi cerita tentang apa nikmat syurga, apa azab neraka, apa sikap dan respon orang-orang kafir Quraisy? Mereka tak percaya dan mereka perli Nabi, betul tak? Sebab apa yang Nabi kata tak nampak depan mata. Sedangkan Nabi bila berbicara tentang apa jua, termasuklah benda yang akan berlaku di masa depan, maka ia pasti akan berlaku. Surah Yusuf turun untuk membuktikan kerasulan Nabi. Maknanya bila dia kecek sahaja benda-benda yang disandarkan kepada Allah, ia adalah benar. Meskipun apa yang dia cakap itu adalah membabitkan benda yang anda belum nampak, seperti kejadian kiamat, seperti akhirat. Tetapi bagi orang-orang biasa ni, dia tak boleh nak percaya sebab benda tu tak nampak. Jadi Allah Ta'ala nak membuktikan Muhammad ini benar-benar menyampaikan berita daripada Allah. Buktinya adalah, kamu tengok dia cerita pasal seseorang yang bernama Yusuf. Dia menceritakan dengan sangat details. Sedangkan persoalan timbul, dia belajar daripada siapa? Tentang Yusuf. Bukankah 40 tahun masyarakat Arab mengenalinya sebagai tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis? Ini syarat penting nak mengaji dengan sesiapa, khususnya Yahudi di Yathrib. Sebab bila anda nak mendengar sesuatu cerita, dan kebetulan orang-orang Yahudi di Yathrib, Ahlul Kitab, mereka ada cerita Yusuf ni dalam kitab perjanjian lama diorang. Diorang ada cerita Yusuf ni. Jadi kalau Nabi pergi dengar sekalipun, adakah Nabi boleh hafal, boleh ingat dengan pantas kalau tak ada aktiviti seperti mencatat nota-nota penting macam anda lakukan sekarang? Anda catat nota sebab apa? Untuk mengingat. Lalu Nabi katakan, Nabi mendengar cerita Yusuf di Yathrib. Macam mana Nabi nak ingat dengan detail kalau Nabi tak boleh catat? Dan persoalannya, macam mana Nabi nak catat kalau Nabi tak boleh tulis walaupun satu huruf? Jadi orang mula tertanya-tanya, dia memperolehi cerita Yusuf ini daripada siapa? Kebetulan orang yang kami kagumi, kata Quraisy, orang yang kami kagumi keilmuan mereka, mereka ini di Yathrib, nama mereka Ahlul Kitab, mereka selalu menasihatkan kami, kalau ada lelaki mengaku Rasul, tanyakan mereka tentang cerita Nabi terdahulu. Kalau dia boleh beritahu in details, maknanya mereka adalah Nabi. Jadi terpengaruh dengan orang-orang Yahudi di Yathrib,
Maka orang-orang Makkah bertanya kepada Rasulullah, apa yang dia mau tahu tentang Yusuf? Sebab Yahudi dah suggest dah, antara modal penting boleh diajukan soalan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bertanya kepadanya bagaimana Bani Israel berpindah daripada Palestin pergi ke Mesir. Tanya soalan ni. Kalau dia boleh jawab, ini bukti dia Rasul. Sebab yang hanya tahu cerita ini adalah rabbis, orang yang memang dikurniakan kemampuan membaca kitab-kitab terdahulu seperti Taurat. Sedangkan Nabi tak boleh membaca. Nabi tidak pernah expose kepada Taurat maupun Injil. Tiba-tiba Nabi cerita lebih daripada 90 ayat, hampir 100 ayat, daripada awal Yusuf bermimpi sampailah ayat terakhir Yusuf berdoa kerana dikurniakan kekuasaan. Dia tahu mana cerita ni. Maka itu persoalannya. Dan dia bukan sekadar boleh cerita pasal Nabi Yusuf, dia cerita dengan detail. Ini menakjubkan, macam mana dia boleh ingat kronologi itu, macam mana dia boleh ingat babak dari satu babak ke satu babak. Dia belajar daripada siapa? Untuk mengingat kronologi, kemampuan menghafal sangat diperlukan. Dan untuk menghafal, kemampuan mencatat sangat penting. Lalu dia tahu daripada mana ni? Jadi Allah turunkan cerita Nabi Yusuf untuk membuktikan yang bercakap tu memang dia bukan bercakap dari pengalaman hidupnya. Dia bercakap mewakili firman Tuhannya. Apa yang diterima adalah wahyu daripada Tuhannya, lalu apa yang disampaikan adalah kebenaran kerana yang menyampaikan itu adalah Tuhannya. Jadi kalau kita faham perkataan ghafilin, kan, kalau tuan-tuan baca permulaan surah Yusuf, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, Muhammad, kamu sebelum ini tiada sebarang pengetahuan tentang kisah Yusuf, dan sekarang tiba-tiba Nabi boleh menyampaikan dengan fasih cerita Nabi Yusuf. Mana orang Arab yang waras melainkan akan terkejut. Kita kenal dia buta huruf, tetapi macam mana dia boleh menyebut kisah ini dengan detail? Ini menunjukkan dia benar-benar bercakap daripada apa yang Tuhan telah sampaikan kepadanya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, surah Yusuf adalah mahu membuktikan cerita surah Yusuf ini adalah bukti Muhammad itu Rasulullah. Dan apa jua yang keluar daripada mulutnya adalah kebenaran. Meskipun kebenaran yang dia cerita itu kamu tak nampak lagi depan mata. Namanya kiamat dan akhirat. Maka, tuan-tuan, apa yang anda akan mendapati bila sesuatu surah bermula begitu? Anda akan mendapati penutup surah berkenaan pun begitu. Ini yang anda akan temui dengan konsisten di dalam 114 surah, termasuk surah Yusuf, di mana bila Allah memulakan surah berkenaan dengan poin penting. Dan kalau boleh saya nak tanya baliklah, apa poin penting surah Yusuf saya sebut tadi? Membuktikan Muhammad itu bukan lelaki biasa. Kerana lelaki biasa sepertinya memang telah mengalah kepada pengalaman. Apa dia pengalaman? Memang tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis, disebut ummi. Jadi orang yang tidak pernah membaca, dia tidak pernah menulis, tiba-tiba boleh bercerita tentang masa depan, orang akan kata dia gila. Tetapi bukti Muhammad tidak gila adalah dia bercakap sesuatu yang orang paling intelektual di Yathrib pun ada cerita berkenaan. Tetapi bahkan sallallahu alaihi wasallam ada cerita lebih detail daripada Yahudi, sampai Yahudi terkejut. Dia tahu mana? Dalam kitab kita tak ada babak Bunyamin diletakkan di dalam guninya cawan raja. Tetapi dalam description lelaki ini, dia menyebut cerita yang tak ada dalam kitab kita. Dia ada sebut benda yang ada dalam kitab kita, tetapi kenapa dia sebut lebih detail daripada kitab kita? Siapa cerita pada dia? Jadi orang Yahudi di Yathrib pun terkejut. Sebab ini bukti dia tak gila. Sebab kalau orang gila cerita tentang masa depan, orang confirm tuduh gila.
Tetapi bila orang yang tidak pernah membaca dan menulis bercerita dengan fasih, lebih fasih daripada Yahudi bercerita, ini menunjukkan dia hanya menyampaikan apa yang sampai ke dalam hatinya, apa yang difirmankan Tuhannya. Dia tidak melakukan apa-apa melainkan menyampaikan. Dan itu bukti dia Rasul. Boleh faham tak? Saya dah cuba saya payah dah ni untuk memberikan faham kepada tuan-tuan, sedangkan ia hanyalah 5% daripada poin saya sejam setengah ni. Okey, bagi faham itu poin utama. Sekarang kalau anda jenguk 10 ayat terakhir, subhanallah, penutup surah akan mempunyai kaitan dengan pembukaan surah. Dan anda akan dapati benda ini bukan hanya berlaku kepada surah Yusuf, ia berlaku dengan konsisten dalam 114 surah. Cuma saya tak ada masa nak huraikan. Dan tidak sedikit karya para ulama yang membuktikan bagaimana penghujung setiap ayat akan menegaskan apa yang disebut di awal ayat. Kerana apa? Kerana ucapan yang sempurna, antara ciri ucapan yang sempurna adalah objektif. Tahu objektif? Daripada awal lagi dia bercakap dengan poin utama, dan dia takkan akhiri ucapan melainkan menegaskan poin yang utama. Dia takkan melalut, dia takkan exit, dia takkan merapu, dia takkan memasukkan ucapan-ucapan yang tak ada kaitan dengan poin utama dia berkata-kata. Walillahil mathalil a'la. Allah Azza wa Jalla bukan makhluk. Maka Allah sempurna dalam hal ini. Maka setiap surah ada perkara yang Allah nak tegaskan. Ada perkara yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Jadi perkara itu ditegaskan di awal surah dan di akhir surah. Jadi di akhir surah akan menegaskan poin utama. Dan apa poin utama tadi? Membuktikan kerasulan Muhammad, bahawasanya bicaranya tentang kiamat adalah bicara yang benar. Kerana buktinya apa? Dia boleh menyampaikan kisah Yusuf dengan details tanpa berlakunya kecacatan pada susunan kronologi. Maka sebab itu tuan-tuan akan perhatikan sekarang, daripada ayat 102 hinggalah ayat 111 adalah menegaskan ayat 1 hingga 3. Subhanallah, ini bingkai. Ini bingkai kepada gambar Nabi Yusuf. Itu perumpamaan saya. Gambar Nabi Yusuf ni cantik. Tuan-tuan mungkin tak pernah tengok lah, termasuk saya lah. So, Nabi Yusuf ni tampan, cantik, paling indah di atas muka bumi. Tetapi kalau tak ada bingkai apa jadi? Kalau tak ada cermin menutup apa jadi? Datang generasi terkemudian barangkali tidak tahu memberikan harga. Barangkali gambar bila tidak ada bingkai, tidak ada cermin, untuk memeliharanya disimpan dalam almari. Tapi apa jadi bila kita letak bingkai, kita letak cermin? Kita akan mampu meninggikan gambar berkenaan. Bahkan dalam susunan gambar pun anda tak boleh letak sebarangan pemimpin gambar mana lebih tinggi daripada gambar siapa. Sekarang anda kena letak Sultan Pahang lebih tinggi daripada yang lain, betul tak? Letak gambar mana lebih tinggi pun ada adabnya. Jadi permulaan surah dan pengakhiran surah adalah bingkai kepada surah Yusuf, supaya kita benar-benar melihat surah ini kedudukannya tinggi. Kisah ini mempunyai kemuliaannya yang tersendiri. Okey. Kemudian uniknya dalam surah Yusuf ini adalah, sebaik sahaja anda masuk ke dalam cerita Nabi Yusuf mulai ayat 4, anda takkan temui cerita sesiapa termasuk cerita Rasulullah sekalipun, melainkan selepas cerita Nabi Yusuf tamat. Okey, kalau anda baca suratul Kahfi, anda akan mendapati selepas cerita pemuda Al-Kahfi, sebelum cerita pemilik dua kebun, ada tak cerita Nabi? Tengah-tengah tu jawapannya ada. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Di mana antara ibrah cerita pemuda Al-Kahfi Allah Ta'ala sendiri beri, maka hendaklah kamu bersabar bersama dengan seangkatan denganmu, berdoa kepada Tuhanmu. And then baru muncul cerita pemilik dua kebun. Maknanya sentiasa sebelum cerita itu diteruskan, sama ada cerita yang sama ataupun cerita yang berbeza, Allah Azza wa Jalla seperti mengusik Nabi. Perkataan saya mengusik.
sebelum cerita, okey, daripada pemilik dua kebun nak pergi kepada cerita ketiga, Musa bertemu Khidir. Ada tak cerita kat tengah-tengah tu pasal Nabi? Ada. Maknanya Allah Ta'ala bila menyampaikan sesuatu cerita kepada Nabi, kebiasaannya akan ada usikan lembut daripada Tuhan. Maknanya, ya Rasulullah, itulah ceritanya. Maka hendaklah kamu melakukan sekian, and then datang cerita kedua. And then datang cerita ketiga. Kadang-kadang Allah mengusik lagi, memberikan sentuhannya kepada Tuhan, kepada Rasulnya. Kita ambil contoh yang lain, Suratul Qasas. Anda akan mendapati Suratul Qasas ini daripada awal sampai ke akhir sebenarnya cerita tentang perjuangan seorang Nabi je. Nabi Musa. Cerita perjuangan Nabi Musa daripada detik diletakkan atas sungai Nil sehinggalah berakhir dengan cerita Qarun ditenggelamkan Allah ke dalam muka bumi. Bacalah Suratul Qasas. Awal-awal cerita mak dia menyusu, akhir-akhir cerita Qarun. Cerita sama. Tetapi tahukah anda, Allah Ta'ala sebelum nak bawa cerita Qarun, dia mengusik Nabi dengan panjang lebar. Allah bagi pengajaran kepada Nabi dengan panjang lebar. Tetapi menariknya dalam surah Yusuf, daripada ayat keempat, anda akan berada di zaman Nabi Yusuf dan anda tidak berpisah dengan Nabi Yusuf sampai ayat 101. Betul. Tak berpisah. Maknanya Allah tidak mengusik Nabi. Tak ada kat tengah-tengah tu interruption. Maknanya tak ada kat tengah-tengah itu, wahai Nabi, itulah sebahagian daripada cerita Yusuf. Nah, sekarang adalah cerita selanjutnya, perjuangannya. Tak ada kat tengah-tengah tu, anda akan mendapati tak ada gap langsung. Kenapa agaknya? Subhanallah. Kerana bila anda ditakdirkan Allah melihat sesuatu yang sangat indah, adakah anda akan berpaling ke arah yang lain? Anda ditakdirkan Allah melihat manusia paling indah atas muka bumi. Anda tak akan pejamkan mata barangkali dan anda tidak beralih ke tempat yang lain. Sesiapa pun mengusik anda, anda tidak akan terpengaruh dengan usikan itu. Anda hanya memberikan perhatian sepenuh. Perhatian 100%. Jangan ada yang mengusik saya kerana ia adalah satu yang sangat indah. Tetapi di akhir cerita berkenaan, baru Allah mengusik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Yusuf perlu berpisah sekarang. Cukuplah pertemuan kamu dengan dia tadi. Sekarang dia perlu beredar dan pergi. Seolah-olah begitu. Sebab benda cantik, anda takkan miss walaupun satu saat, melainkan akan terus bersama dengannya, suasananya, lokasi perjuangannya. Kalaulah tuan-tuan faham apa yang saya cakap ni. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Biyassir wala tu'assir. Sekarang barulah kita masuk kepada ayat 1 hinggalah ayat yang kelima, iaitulah sebahagian daripada 10 ayat terakhir. Malam ni kita hanya fokus pada ayat 1 hingga ayat 5, iaitulah ayat 102, 3, 4, 5, 6, 9,5 saya nak tamat. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kisah Yusuf yang demikian tadi adalah sebahagian daripada berita-berita gaib yang kami akan terus menerus mewahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidaklah sekali-kali bersama dengan saudara-saudara Yusuf semasa mereka seia dan sekata mengambil keputusan yang muktamad, yakni untuk mencampakkannya, meletakkannya ke dalam perigi, dan semasa mereka terus menerus menjalankan tipu daya, yakni untuk berbohong kepada ayahnya Yaqub. Okey. Pertama sekali, kalau kita baca ayat 102, ia adalah ayat selepas 101. Ayat 101, kalau perasan pasal doa. Kalau datang Tadabbur Center ni, kalau boleh bawa Quran, ataupun dalam phone anda ada aplikasi Quran. Kami akan bekalkan Quran wakaf insya-Allah untuk memudahkan pelajar-pelajar datang. Betul tak? Ayat 102 adalah ayat selepas 101.
Betul lah kan, tuan-tuan jangan tak setuju dengan saya dalam hal-hal begini. Ayat 101 cerita pasal doa, betul tak? Doa Nabi Yusuf apabila Allah kurniakan kepadanya kekuasaan. Tiba-tiba ayat 102 cerita pasal itulah berita gaib. Okey, sebelum kita hurai ayat ni dengan lebih panjang lebar, antara perkara yang gaib adalah ayat sebelumnya. Maksudnya apa? Doa Nabi tadi berlaku dalam keadaan manusia tak nampak. Sebab tuan-tuan, tahukah anda doa mustajab ni bila? Bila doa boleh mustajab? Sebaik-baik doa adalah ketika orang lain tidak menyedari anda berdoa. Bangun malam, tidur belaka, anda bangun. Sebab itulah suratul Muluk kata apa? Alladhina yakhshaw. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, perkataan ghaib ada tak ayat 102? Ada kan? Ayat sebelumnya ada babak yang membabitkan Yusuf sedang melakukan sesuatu ketika tiada seorang pun menyaksikan. Dan itulah doa yang mustajab. Iaitulah doa yang dilafazkan ketika ghaib. Iaitu ketika tidak ada seorang pun melihat. Okey, itu poin satu. Poin dua, ini yang lebih penting. Dalam ayat ni Allah Ta'ala mengumumkan kisah-kisah Al-Quran, dzalika, kisah Nabi Yusuf sebahagian daripada kisah cerita sejarah daripada masa lampau. Ia adalah sebahagian daripada berita-berita besar yang kami gaibkan daripada mata kasar kamu. Kerana apa? Kerana manusia tidak boleh melihat apa yang berlaku di masa lampau. Betul tak? Ia adalah berita gaib. Berita gaib ni bukan setakat kiamat akhirat. Berita gaib juga adalah sejarah. Sebab mana mungkin anda boleh bertemu dengan setiap pelaku-pelaku dalam surah Yusuf? Anda tak nampak dah depan mata anda, betul tak? Maka ia adalah berita gaib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kata, kami wahyukan kepada kamu berita yang gaib. Kenapa Allah mengumumkan cerita sejarah orang-orang terdahulu dalam Quran sebagai berita gaib? Sebab yang pertama, kamu sebenarnya tak tahu apa-apa tentang orang-orang terdahulu. Mereka gaib daripada kamu. Kecuali aku yang cerita. Dan memang itu pun yang dialami oleh Nabi. Sebab Nabi tidak pernah mendengar sebarang cerita tentang orang-orang terdahulu. Nabi tak pernah, sebab Nabi ni ummi. Ummi ni banyak tafsiran. Antara tafsirannya, tidak pernah terdedah kepada isi kandungan Taurat dan Injil. So Nabi tak tahu menahu tentang orang-orang terdahulu, melainkan apa yang orang-orang Arab Quraisy ceritakan sebagai cerita yang telah viral kalangan orang-orang Arab. Tetapi cerita tentang Yusuf Nabi tak tahu. Sekarang Allah mengumumkan cerita Yusuf itu aku ceritakan kepada kamu, sedangkan sebenarnya ia adalah cerita gaib. Maknanya apa? Kamu takkan nampak cerita yang aku nak sebut ni. Tetapi bila aku cerita, baru kamu nampak. Maknanya apa? Tolonglah hargai bila aku bercerita, wahai pembaca cerita-cerita Quran. Jangan dicampur adukkan antara cerita daripada Quran dengan cerita nukilan Ahlul Kitab. Jangan campur aduk. Sebab setengah orang, dia tak puas hati dengan keterangan Quran. Dia pergi cari details daripada sumber-sumber tepi jalan. Sehingga sumber-sumber itu mengaibkan Nabi. So kita kena boleh beza. Ni Allah cerita tak dalam Quran. Bila Allah tak cerita, saya kena ada filter. Saya kena ada kemampuan menapis dan menyaring maklumat. Kalau tak bertentangan dengan Quran Sunnah, kita boleh terima sebagai sebahagian daripada tadabbur, iaitu makna. Tetapi sekiranya memfitnah Nabi Sulaiman, memfitnah Nabi Yusuf, kononnya Nabi Yusuf menanggalkan bajunya apabila mahu bersama dengan Zulaikha, itu fitnah. Quran tak pernah sebut.
benda-benda begitu, bahkan tidak memberikan isyarat langsung. Kononnya Yusuf telah bersetuju untuk bersama dengan Zulaikha. Jadi ayat ni nak kata itulah sebahagian daripada berita-berita yang gaib daripada pandangan kamu. Kamu takkan nampak orang-orang terdahulu, tapi kerana aku cerita, kamu jadi macam nampak. Subhanallah. Bila aku yang cerita, ini kelebihan Allah bila bercerita. Sebab tu di awal-awal surah ni Allah mengumumkan ahsanal qasas. Kalau anda masih ingat, macam mana nak ingat kalau kita tak baca kan? Jadi kalau anda baca surah Yusuf, Allah sebut ahsanal qasas. Antara makna ahsanal qasas, sebaik-baik cerita, adalah kerana cerita itu Allah sendiri yang bercerita. Itu makna ahsanal qasas. Ia adalah sebaik-baik cerita kerana naratornya adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Banyak cerita yang kita dengar yang meriwayatkan cerita tu dah mati, dan dia pun meriwayatkan daripada orang dah mati, dan orang yang dah mati pun meriwayatkan daripada orang dah mati. Dan kadang bila cerita daripada orang mati berpindah kepada orang yang hidup, orang yang hidup sebelum mati akan pindahkan kepada orang yang masih hidup, akan berlaku tokoh tambah dan bukan-bukan. Tetapi Allah Maha hidup ketika mereka nak campakkan Yusuf dalam telaga. Maka Allah yang sama menyampai dan meriwayatkan cerita itu kepada manusia. Adakah ada lebih baik pencerita selain daripada Allah? Maka ahsanal qasas disebut di awal surah, dan sekarang Allah menghuraikan lagi makna ahsanal qasas, iaitulah kami bila cerita takkan sama cerita kami dengan cerita yang dinukil oleh makhluk. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, ingat 3B. Kerana 3B ini adalah makna kelebihan bila kami yang cerita. Kami ini merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nuhihi ilaik. Bila kami yang bercerita, dia akan berbeza pada 3 perkara. 3B Walaupun anak kita nak kejar straight A, kita kadang-kadang penting juga B ni. B yang pertama benar, B yang kedua batin, B yang ketiga berulang. Ini makna ahsanal qasas di awal surah, dan kemudian ayat ini menegaskan tentang perkara berkenaan. Kisah-kisah Quran adalah benar. Ini kelebihan Allah Ta'ala bila berbicara. Makhluk bila berbicara akan ada sahaja sesuatu yang akan dipertikaikan. Khususnya bila cerita itu diwariskan dari generasi kepada generasi. Betul tak? Tetapi kalaulah Yusuf sendiri membaca surah Yusuf, kalaulah Zulaikha sendiri baca surah Yusuf, kalaulah saudara-saudara Yusuf masih hidup dan datang ke Ustia Bangi, dibacakan kepadanya surah Yusuf, sedangkan sebelumnya dia tak pernah dibacakan surah Yusuf, dan katakan saudara-saudara Yusuf itu masih hidup, dia boleh faham bahasa Arab, dan dia baca surah Yusuf, agaknya mereka menangis kerana segala yang diceritakan adalah benar-benar menceritakan tentang bukan sekadar apa yang mereka buat adalah benar, tetapi batin, nombor 2, apa yang mereka ucap dan apa yang tergambar dalam hati pun telah diungkapkan dengan tepat sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yakin kalau saudara-saudara Yusuf itu masih hidup, kalau orang yang sepenjara dengan Yusuf masih hidup, kalau Raja Mesir itu dihidupkan Allah dan diberikan kepadanya surah Yusuf yang diturunkan pada Rasulullah SAW, paling kurang menangis kerana Allah cerita pasal aku. Benar sekali zahir dan batin. Sebab itulah yang kedua batin. Batin maknanya apa? Bila Allah bercerita bukan setakat benar, Allah akan mampu mengungkapkan yang tersurat dan yang tersirat. Perasan tak surah Yusuf banyak dialog? Kenapa dialog penting? Kerana dialog, pertuturan perkataan menggambarkan apa dalam hati budi masing-masing. Dia menggambarkan bahasa adalah, orang kata apa? Bahasa apa ni? Muzammil? Bahasa adalah budi apa? Kan, bahasa adalah apa? Bahasa adalah simbol kepada budi lah. Kan ada perkataan tu. Bukan berbudi bahasa, tapi tak apalah, bolehlah tu. Nah, orang jadikan benda tu sebagai slogan.
Bila kita berbahasa, ia menunjukkan budi dan hati, ya. Orang berbudi, kita berbahasa, bukan yang tu. Tetapi macam itulah. Maknanya bahasa yang dituturkan menunjukkan hati. Ya, terima kasih puan. Puan daripada mana? Alhamdulillah, doktor. InsyaAllah dalam puan buat di fakulti? Tepat sekali orangnya. Iaitulah bahasa apa tadi puan? Budaya bangsa. Betul dah tu. Okey, batin maknanya Allah bila bercerita, dia nak anda nilai sendiri berdasarkan dialog-dialog dia orang. Dialog ini banyak dalam surah Yusuf, dikatakan 76% dialog, penuh dengan dialog. Kenapa banyak dialog? Anda nilai sendiri hati masing-masing dan anda banding dengan hati anda. Aku ni hati Yusuf kah atau aku ni hati saudara-saudara Yusuf? Hati Yusuf ini sentiasa bersyukur. Hati saudara-saudara Yusuf di awal-awal babak adalah hati yang penuh dengki dan cemburu. Allah rakamkan ucapan mereka yang tersurat, anda nilai sendiri yang tersirat. Ini beza bila Allah bercerita, dia menerangkan zahir, dia menerangkan batin. Ya. Sekeping hati. Di babak yang pertama, apa yang kita akan dapati adalah rakaman suara Zulaikha itu. Kalau namanya Zulaikha, Zulaikha kita akan menemuinya perkataannya dan perbuatannya. Allah rakam dua-dua sekali, qaulan wa fi'lan. Antara perkataannya yang dirakamkan adalah hai talak. Ia adalah perkataan yang menunjukkan hatinya sudah dikuasai dengan hawa nafsu. Kerana tafsir kepada hai talak adalah saya sudah bersedia untuk anda di atas ranjang. Apa lagi? Dekatkan dirimu kepada saya. Itu ucapan anda dah boleh nilai sendiri apa dalam hatinya adalah aku dibius cinta. Semuanya sudah buta melainkan Yusuf sahaja yang dilihatnya. Tetapi puan, di pertengahan surah Yusuf, di penghujung surah Yusuf, Zulaikha berkata lagi kalau namanya Zulaikha, hashasal haq ana rawattuhu an nafsi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Yang mana ucapan ini menunjukkan nafsu ini sebenarnya sangat sukar untuk dikawal, kecuali nafsu yang diberikan Allah rahmat. Jadi ucapan itu tersiratnya apa? Hatinya sudah dimasuki iman. Nah, Zulaikha dipaparkan dengan dua situasi, sebelum beriman dan selepas beriman. Boleh ya, puan? Okey. Ustaz ada cakap kita kena filter based on yang lain tu maksudnya kita kena fikirlah betul tak betul. Tapi macam mana cerita Yusuf dan Zulaikha tu terlalu berluasa. Kita kena membetulkan keadaan dengan perlahan-lahan. Kita memberikan kefahaman yang baik tanpa menyerang kefahaman yang telah masuk dan meresap ke dalam masyarakat Melayu. Saya yakin dengan menerangkan apa yang sebenar di dalam Al-Quran tanpa menyerang kefahaman yang salah, maka insya-Allah sedikit demi sedikit orang akan mula beralih kepada cukuplah dengan apa yang Allah cerita. Kerana cerita-cerita picisan sampingan sebegini, ia tidak membantu pun untuk lebih faham Quran sebagaimana Allah mengumumkan tujuan Quran diturunkan. Quran turun sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Cerita yang sampai ke telinga kita tu membantu kita dapat petunjuk tak? Okey, cerita tu ada kaitan dengan ayat ni. Cerita tu membantu kita dapat petunjuk tak untuk lebih bersemangat nak pergi syurga? Cerita tu menambah amal soleh kita ke tidak? Jadi kalau ia tidak membantu menambah amal, menambah khusyuk, menambah tadakkur, menambah tadabbur, maka berpadalah dengan apa yang Allah cerita. Sebenarnya tuan-tuan, kalaulah kita memahami bahasa Arab, anda akan tenggelam dalam surah Yusuf sehingga anda tidak memerlukan kepada cerita-cerita yang tak ada kaitan dengan mana-mana ayat.
dan kalimah dalam surah. Tetapi ingatkan anak saya sebab dia panggil Abi juga. Boleh puan. Jadi kita dengan tenang, dengan sebab tu saya tak pernah marah orang walaupun dia mengaminkan doa Zulaikha bersatu dengan Yusuf, tak apalah. Ya, sebab kebarangkalian mereka berkahwin juga, barangkali 1%. Kalau ada 1%, ia tetap barangkali. Jadi bila dah namanya 1%, tak apalah. Kita cuma menerangkan apa yang Quran sebut tentang Zulaikha, walaupun Quran sendiri tidak pernah menyebut nama Zulaikha. Okey. B yang ketiga adalah berulang. Satu perkara yang berbeza antara Allah Azza wa Jalla, saya kena sebut Azza wa Jalla, dengan makhluk yang penuh dengan kecacatan. Ayat tu bila Allah cerita, kita rasa kita boleh duduk dalam ayat tu, kita boleh jadi ada dalam ayat tu. Maknanya kita sedang mengulang cerita dalam ayat tu. Subhanallah. Sebagai contoh, bila anda lalu satu ayat tentang ucapan saudara-saudara Yusuf, Yusuf dan adiknya lebih dicintai oleh ayah kita berbanding kita. Bila anda ulang 2-3 kali ayat tu, anda mula faham batin ayat ni bercerita tentang cemburu. Betul tak? Zahir ucapan tak suka ayah bagi perhatian pada Yusuf, tetapi sekali lagi B yang kedua, batin itu adalah hati cemburu. Lalu anda bertanya-tanya satu benda, cemburukah saya seperti mereka? So bila anda pun ada penyakit tu, anda sedang mengulang cerita dia orang. Kita bagi contoh yang kedua. Anda lalu satu ayat tentang mereka datang kepada ayah mereka pada waktu Isyak menangis-nangis. Ini zahir perbuatan mereka, Allah rakam. Batin, kreatifnya nak menipu dan mempengaruhi ayah. Lalu tanya pada aku ni pun bila nak menipu orang, aku kreatif tak? Bila aku nak menegakkan benang yang basah, bila aku nak mempengaruhi untuk menyatakan benda yang aku buat tu sebenarnya aku tak buat. Manusia pun kreatif. Manusia kreatif. Jadi anda ataupun manusia 2019 di Malaysia sedang mengulang ayat berkenaan. Subhanallah. Ni cara Allah cerita. Tak ada satu ayat pun sebenarnya malaikat berkaitan dengan hidup kita. Barangkali keterbatasan ilmu sahaja menyebabkan I cannot make connection between me and this ayat. Sedangkan kalau mendalam sedikit, kita akan nampak ayat tu tuju pada kita. Cerita ni seperti cermin. Cerita ni macam cermin. Bila dilihat ke situ, dia pantul balik pada aku. Dia pantul balik pada kita. Inilah sebaik-baik tadabbur, di mana setiap ayat dia takkan hanya sekadar nampak Yusuf dan saudara-saudaranya, yang dia nampak aku. Aku di mana? Adakah aku berada di kamp Nabi Yusuf atau aku berada di kamp saudara-saudara Yusuf? Kita ambil contoh lain. Dalam babak wanita-wanita Mesir berkata, hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ucapan yang panjang lebar semasa melihat wajah Yusuf. Ucapan itu Allah rakamkan panjang lebar sampai anda boleh kira lebih daripada 5 saat. Hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Lebih 5 saat mereka mengucapkan ucapan ini sambil merenung dengan mendalam ke arah wajah Yusuf. Itu tersirat. Batinnya apa? Tidak menundukkan pandangan. Lalu tanya diri anda, aku ada perangai macam tu juga tak? Bila nampak orang handsome, bila nampak orang cantik, tidak menundukkan pandangan sebelum 5 saat. Kadang-kadang tertengok tak apalah, saudara Muzammil kerja di bank. Jadi kadang-kadang dalam muamalah ni kita customer service pula katakan kan, lagilah satu darurat. Tetapi ada orang memang sengaja tengok lama-lama kan. Jadi sebenarnya ayat tu tuju pada kita. Kan? Sebab tu bila ayat tu baca sampai habis. Tips dia baca sampai habis. Kalau anda ambil sekerat-sekerat, anda tak boleh nak make connection. Contohnya, mereka terputus ataupun terluka jari mereka. Macam mana ayat ni nak berulang pada anda? Sebab mana pernah anda tengok seseorang lalu terluka jari anda? Tapi baca ayat tu sampai habis, and you can make ibrah. Ibrah ni jambatan connection. Cantik perkataan ibrah, dia berasal daripada perkataan abara. Abara artinya menyeberang. Bila menyeberang, anda sedang membina kaitan. Ayat tu ada kaitan dengan anda. Allahu Akbar. Sebab tu Allah tapis. Tak semua benda dicerita dalam surah Yusuf. Tak semua benda dicerita dalam surah Yusuf sebenarnya.
Kerana Allah hanya memaparkan perkara yang ada kaitan dengan kamu. Berulang ini juga bermakna berkaitan dengan kamu. B yang ketiga. Okey, kita ambil contoh yang lain. Di mana Yusuf menyarankan kepada penduduk Mesir dengan isyarat mimpi itu untuk bila kamu petik gandum, jangan terus ditanggalkan untuk dijadikan roti dan makanan, tetapi kena ada simpan. So prinsip jangan boros berbelanja, pastikan ada simpanan dan saving. Bukankah itu kita sedang melakukan? Kita sedang mengulang wasiat Nabi Yusuf. Subhanallah. Jadi itulah 3B. Contoh lain, bila diberitahu kepada saudara-saudara Yusuf bukti Bunyamin mencuri kerana adanya cawan diraja dalam buninya, anda tahu tak, bila terbukti Bunyamin mencuri, lalu ucapan saudara-saudara Yusuf yang terkejut dan tertekan, mereka dalam kepala nak balik ke Palestin dah, sebagaimana mereka janji dengan ayah, bawa balik Bunyamin dan bawa balik guni yang banyak untuk makanan. Tiba-tiba Bunyamin yang memang mereka kurang senang buat hal, pada pandangan mereka Bunyamin buat hal, lalu mereka kata, yasrik faqad saraka akhul lahu min qabla. Dia ni kalau mencuri sama perangai dengan abang dia pun mencuri. Perhatikan elok-elok ucapan ni. Itu zahir, batin dia apa? Bila stres, maka keluarlah perkataan yang bukan-bukan. Nah, tanya balik, kita pernah jadi macam tu tak? Tertekan, diperas, lalu keluar pelbagai perkataan, sama ada orang dengar ataupun orang baca di FB. Subhanallah, subhanallah. Okey. Sekarang ini Allah Ta'ala sebut nuhihi ilaik. Nuhihi ilaik maknanya kami akan terus menerus memberikan wahyu kepada kamu, sebagaimana kami mewahyukan kisah ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kalau ayat ini berbunyi seperti berikut, ilaika nuhi. Tolong hargai benda ni. Nuhihi ilaik, dan bukannya ilaika nuhi. Kalau nuhihi ilaik maknanya kami mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami wahyukan kisah Yusuf ini kepada Musa dan Isa. Kerana kisah ini pun ada dalam Taurat dan Injil. Tetapi kalau ayatnya berbunyi ilaika nuhi, hanya kepada kamu dan tidak kepada yang lain, maknanya hanya Nabi eksklusif diberitahu cerita Nabi Yusuf. Jadi ayat ini menunjukkan sesiapa yang membaca surah Yusuf, faham dan memperjuangkan cerita Yusuf versi Quran, sebenarnya dia sedang memperjuangkan Taurat dan Injil versi sebenar. Sebab sekarang cerita Yusuf memang ada dalam Old Testament, memang ada. Orang Kristian baca, orang Yahudi baca, tetapi betul tak sudah bercampur aduk dengan kebatilan? Betul tak? Jadi mana sumber sebenar, Ustaz? Saya nak sumber sebenar tentang cerita Yusuf. Tak payah pergi cari Injil mana yang sebenar, tak payah pergi cari Taurat mana yang sebenar, sebab susah berbenar nak clarify mana yang benar, mana yang tak benar. Tetapi Quran memang menyebut kebenaran kerana ia memaparkan perkara yang sudah dipaparkan dalam Taurat dan Injil. Jadi orang yang memperjuangkan surah Yusuf di dalam Al-Quran, sebenarnya dia sedang memperjuangkan cerita Yusuf yang sebenar dalam Taurat dan Injil. Boleh faham? Macam bercakap pada 100 orang ni saya ni, kan? Macam ramai sangat datang. Tetapi itulah yang saya nak tegaskan. Perjuangan kita perjuangan mulia. Kita sedang memperjuangkan perkara yang sebenarnya termaktub dalam semua kitab suci, kerana Maha Suci Allah bercakap perkara yang sekejap bertukar, sekejap bertukar. Allah bila bercakap sesuatu yang namanya kebenaran, ia adalah kebenaran yang konsisten. Tak ada keperluan untuk menukar cerita, kerana ia adalah kisah yang sama tentang individu yang sama. Dan Allah Maha hidup ketika kejadian itu berlaku. Okey.
Sekarang ayat ini bahagian pertama selesai. Kita pergi pada bahagian kedua. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ayat ni nak cerita kenapa daripada banyak-banyak babak dalam surah Yusuf, babak mesyuarat sulit saudara-saudara Yusuf itu yang Allah Ta'ala kata, kamu Muhammad tak ada dalam mesyuarat tu. Surah Yusuf ada banyak babak, betul tak? Kenapa Allah tak kata kamu sebenarnya Muhammad tak ada semasa Yusuf dijual sebagai hamba? Kamu Muhammad sebenarnya tiada semasa Yusuf menjadi raja. Tetapi kenapa babak Yusuf, kamu Muhammad sebenarnya tiada semasa mereka sedang bermesyuarat, mereka berbeza pandangan, lalu akhirnya yang berbeza pandangan itu akhirnya berjaya dipengaruhi, lalu berlakulah ijma', sepakat, muktamad, iaitulah menjatuhkan Yusuf ke dalam dasar perigi. Kenapa babak tu? Surah Yusuf punyalah banyak babak. Pertama sekali tuan-tuan, itulah detik yang pertama sekali bermulanya rencana Allah untuk memenangkan Yusuf. Allah memenangkan Yusuf bukan pada langkah kedua, langkah ketiga, tapi sejak daripada langkah pertama musuh Nabi Yusuf melakukannya. Maknanya apa? Sempurnanya rencana Allah ke atas rencana musuh-musuh Rasulnya. Allah merencana bagaimana nak memenangkan Rasulnya sejak dari hari pertama mereka dibenci, dimaki dan mahu dihalau keluar. Itu pengajaran pertama tuan-tuan. Kenapa Allah sebut mesyuarat sulit itu, Muhammad kamu tak ada? Kenapa? Kerana mesyuarat inilah yang telah menyebabkan surah Yusuf jadi panjang. Kalau babak ni tak berlaku surah Yusuf. Semua cerita Nabi Yusuf di Mesir, daripada hamba sampailah jadi raja, semuanya kerana bermula daripada dia kena humban dalam telaga tu. Kalau dia tak kena humban, kafilah Mesir tak datang ambil. Kalau kafilah Mesir tak datang ambil, menteri Mesir tak dapat beli hamba. Bila menteri Mesir tak dapat beli hamba, siapa nak belajar daripada menteri kewangan tu nanti bila Mesir ada masalah nanti? Dan pelbagai rentetan peristiwa yang berlaku selepas itu semuanya berterima kasih kepada kena humban dalam telaga. Maknanya apa? Dibuang ke dalam telaga adalah bermulanya kemenangan Allah atur kepada Yusuf sebagai raja dan sebagai penguasa yang diberikan kemuliaan. Subhanallah. Yang kedua, kenapa Allah sebut mesyuarat sulit? Sebab ramai orang sangka apa yang dia buat sulit dan tak diketahui orang. Jangan royak benda ni pada ayah, jangan royak benda ni pada mak kita, jangan royak benda ni pada orang lain, kita-kita je. Tiba-tiba Allah kata, Muhammad, kamu memang tak ada masa mereka bermesyuarat sulit. Kamu bukan yang ke-11. Yang ke-11 waktu tu aku, kata Allah. Dan aku rekodkan in details minit mesyuarat mereka sebagaimana tertera di awal-awal surah Yusuf. Apa mereka bincang? Mereka sangka benda tu rahsia, tapi dicatat dengan rapi, dan buktinya adalah bacalah muka surat pertama, muka surat kedua surah Yusuf, details rencana mereka untuk akhirnya menghumban Yusuf ke dalam telaga. Pengajaran dia apa? Kalau benda sulit macam tu pun Allah catat dengan detail, begitulah juga perbuatan sulitmu dicatat detail oleh Allah, perkataan maupun perbuatan. Ustaz, akhirat nanti kan kita akan dapat baca buku catatan amalan kita sendiri kan? Perkataan kita ucap, perbuatan kita ucap. Saya catat nota sepanjang kuliah ini berlangsung. Ada catatan saya mencatat nota dalam buku catatan amal yang akan diterima di Padang Mahsyar nanti. Macam mana tu Ustaz? Benarkah semua benda akan dicatatkan yang saya pun tak sangka benda tu akan dicatatkan? Bukti dia mudah je.
Bayangkan saudara-saudara Yusuf masih hidup dan dia baca surah Yusuf. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada benda besar maupun kecil tentang apa yang kita pernah buat melainkan dicatat dalam buku ni. So kalaulah saudara Yusuf akan terkejut mendapati cerita mereka dicatat dengan rapi, kita pun akan terkejut nanti. Allah pun catat rapi mesyuarat sulit kita. Ataupun perkara yang kita buat secara sulit, seperti Zulaikha melakukan godaan kepada Yusuf. Muka surat yang ke 2, 3, 4. Muka surat keempat. Ada babak perbuatan Zulaikha menggoda Yusuf. Bayangkan Zulaikha baca buku ni. Agaknya apa dia akan kata? Buku apakah ini? Merekodkan perbuatan saya dengan detail. Kalau dia masih hidup. Jadi begitulah di pada masa nanti pun tuan-tuan, kita akan mendapati Allah catat amalan kita. Kerana itulah hikmah Allah rakamkan dengan detail kisah-kisah manusia dalam surah Yusuf. Dan bahagian kedua ayat ni, wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Muhammad, kau tak ada semasa mereka buat mesyuarat. Maknanya apa? Sebenarnya kau tak ada semasa mereka bermesyuarat. Bila aku cerita adegan mereka bermesyuarat, kamu seperti berada dalam mesyuarat mereka. Tapi sebenarnya kamu tak ada. Aku yang cerita pada kamu. Ini kehebatan Allah bila bercerita. Anda seperti nampak depan mata anda kejadian itu, walhal sebenarnya anda tidak pun berada di lokasi kejadian. Wa ma kunta, sebenarnya kamu tidak berada di situ sebagai orang yang ke-11. Tetapi kerana kehebatan Allah bercerita, Nabi melakukan tadabbur, Nabi faham perkataan-perkataan bahasa Arab, Nabi menjiwai perbuatan-perbuatan mereka, Nabi seperti berada di dalam mesyuarat berkenaan. Walhal wa ma kunta, kamu tidak bersama dengan mereka sebenarnya. Dan dari satu sudut, kalau kamu berada dalam mesyuarat itu sebagai orang ke-11, agaknya Nabi akan buat apa? Cerita Yusuf ni dikatakan 3,000 tahun sebelum Masihi. Dan katakan Nabi ada. Rasulullah ada ketika dia orang mesyuarat. Agaknya Nabi akan buat apa? Nabi akan larang kan? Nabi akan larang. Yaqub dah lama larang. Seorang Rasul, yakni ayah mereka sendiri, dah lama larang. Anak-anak dengar tak? Anak-anak Nabi ni. Takkanlah ayah tak cerita tentang bahaya hasad dengki? Rasulullah pun kalau ada, pasti memberitahu tentang bahaya hasad dengki. Tapi mereka dengar tak? Satu Nabi dengan 10 orang. Mana majoriti, mana minoriti? Nabi minoriti. Majoriti terlalu kuat dan susah untuk diubah pegangan mereka. Kalau Nabi ada dan Nabi beri nasihat, mereka takkan dengar. Sebab Yaqub sudah melakukannya. Yaqub sudah melakukannya dan mereka tidak dengar. Sebab itulah ayat yang kedua. Kamu nak sangat ubah diorang, tapi mereka terlalu ramai yang tidak mahu berubah. Subhanallah. Cantik ayat muncul selepas itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Seandainya kau berada dalam mesyuarat berkenaan sekalipun, kau nak ubah diorang, sesungguhnya Yaqub sudah melakukannya. Mereka tidak berubah kerana iman tidak boleh diwarisi. Kena doa banyak-banyak Allah bagi hidayah pada anak-anak kita. Iman ni tak boleh waris. Yang ayah mak boleh buat adalah terus mendidik dan mendidik. Tetapi belum tentu masa depan anak-anak tu jadi Sazali ke tidak. Kena terus berdoa hidayah. So, surah Yusuf adalah surah cerita pasal seorang Rasul tak putus asa mahu anaknya mendapat hidayah. Maka surah ini turun kepada seorang lelaki yang bernama Muhammad supaya dia tidak berputus asa daripada mendoakan hidayah kepada kaumnya, kerana kaumnya seperti anak-anaknya dan dia seperti seorang ayah. Wama aktsarun nas, maaf, wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. 10 minit lagi ya. Ayat 103 ada perkataan mukminin. Kamu wahai Rasulullah
walaupun telah terbukti kamu rasul. Ayat tadi membuktikan Nabi rasul sebab Nabi dapat wahyu, yang mana ia adalah cerita yang orang Yahudi pun tak ada. Hanya rasul saja akan mendapat berita yang detail tentang rasul-rasul sebelumnya. Ini tanda dia rasul. Itu ayat sebelum tadi, mengesahkan Nabi memang menerima maklumat ghaib. Allah pilih Nabi untuk diberikan wahyu, iaitu cerita tentang apa yang berlaku masa diorang mesyuarat dan apa selepas mesyuarat sulit, iaitulah segala cerita dalam surah Yusuf selepas Nabi Yusuf diumbar dalam telaga. So Nabi menjadi rasul ayat tadi. Ayat yang kedua sekarang memberitahu kamu akan jalankan tugas sebagai rasul, tapi kamu kena expect satu benda. Orang takkan berubah dengan mudah. So ayat ni bermakna teruskan perjuangan. Memang majoriti, aksar majoriti tidak beriman, tetapi kenapa aku nak kau terus stay Mekah? Jangan tinggalkan kaummu sebagaimana Yaqub tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sebab ada minoriti yang akan beriman. Bila ada aksar, majoriti, maka setiap majoriti akan ada minoriti. Jadi aku nak kau stay Mekah. Ya memang majoriti tak beriman. Ayat ni sebenarnya boleh menyebabkan Nabi putus asa terus. Itu buat apa saya duduk Mekah? Kalau Allah Ta'ala sendiri kata majoriti tak akan beriman, walaupun saya berusaha untuk mereka beriman. Betul tak? Ayat ni boleh menyebabkan anda down. Sebab Allah sendiri kata, sebenarnya walaupun kau akan berdakwah sebentar lagi, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, majoriti manusia tak akan beriman. Tetapi bulatkan perkataan aksar majoriti, makna bila majoriti lawannya minoriti, maknanya ada lagi 2-3 orang yang akan beriman. That's why aku nak kau stay Mekah. Akan ada yang beriman. Walau harasta bimu'minin, walaupun kamu bersungguh-sungguh mahukan mereka beriman. Okey, soalan saya adalah, iman kepada apa sekarang ni? Iman dalam ayat 103 ni merujuk kepada iman kepada apa? Percaya pada apa? Kamu berusaha untuk menyelamatkan iman mereka. Tetapi iman ni maknanya percaya. Percaya pada apa, tuan-tuan? Percaya pada apa? Rukun iman ada berapa? Qada dan qadar yang ke-6 lagi. Allah yang pertama. Yang kedua, hari akhirat. Yang ketiga, kitab, malaikat. Kalau kita baca surah ni daripada awal, iman yang ditekankan dalam ayat ini adalah iman kepada berita kehidupan semula selepas kematian. Kafir Quraisy bukan tak beriman pada Allah. Dia percaya pada Allah, tapi dia syirik. Dia percaya pada Allah, tapi dia perli Nabi. Dia kata, oh hidup balik lepas mati Maknanya mereka tidak beriman kepada kehidupan semula selepas kematian. Maka surah ini bermula dengan babak mimpi. Sebab apa? Tuan-tuan kena banyak berfikir dengan saya. Dan sebenarnya waktu begini tak sesuai berfikir sebab kita letih. Tak apalah. Pertama sekali, ayat pertama sekali cerita Nabi Yusuf adalah babak tidur bangun. Ayah, saya ada masalah dalam mimpi tadi. Betul tak? Cerita Nabi Yusuf sendiri bermula daripada babak tidur, mati, terbangun. Ayah, saya ada masalah dalam mimpi tadi, ayah. Ayat pertama saya sudah menunjukkan iman kepada kehidupan selepas kematian. Dan sekarang apa yang dia nampak dalam mimpi? Yaqub percaya itu bukan mainan tidur, itu wahyu daripada Tuhan. Ia pasti akan berlaku walaupun mengambil masa. Ni prinsip beriman. Benda tu benar, cuma masa akan menentukan. Ia pasti akan berlaku dan terbukti. 40 tahun selepas Yusuf bermimpi, ia berlaku 11 sujud. Jadi bila seseorang rasul menerima wahyu 40 tahun berlaku, maka Rasulullah pun sama. Bila dia menerima wahyu, sama ada berbentuk mimpi, sama ada berbentuk Jibril datang, ia pasti akan berlaku. Namanya apa? Walaupun kat mata tak nampak. Saudara-saudara Yusuf, menurut Bible kan, bila Yusuf cerita dia nampak sebelah bintang sujud merujuk kepada korang semua,
Maka saudara-saudaranya perli semasa menghumbannya ke dalam telaga. Mana sujud-sujud tu? Kita orang tak sujud pada kamu. Sambil dihumban ke dalam telaga, Bible version. Tapi sebenarnya Yusuf tidak cerita kepada saudara-saudaranya. Dia memegang amanah daripada ayahnya. Jadi saya harap anda nampak ya, surah Yusuf bukan hanya cerita pasal mimpi dan mimpi menjadi realiti. Dia cerita wahyu yang menjadi benar di kemudian hari. Barangkali 40 tahun lagi mimpi itu berlaku dan jadi betul pun. Barangkali bila Nabi cakap kiamat, 40 tahun lagi kiamat. Kita tak tahu bila, tapi ia pasti berlaku kerana mimpi ke bukan mimpi ke, bila namanya wahyu, ia pasti akan terjadi. Boleh nampak itulah iman yang dituntut di dalam ayat ini. Nabi struggle untuk menyemai benih iman kepada hari akhirat. Sebab depa yang bernama Quraisy tak percaya lepas jadi debu akan hidup balik. Lepas tu ada hisab. Semua perbuatan kita ada detail dalam kertas, dalam dokumentasi. Mereka tak boleh percaya adanya benda yang bernama abadi. Mereka tak boleh percaya ada benda nama abadi, sama ada di syurga maupun di neraka. Makna kekal selamanya. Okeylah tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum kita tamat, lagi 3 minit. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Jadi ayat sebelumnya tadi cerita pasal Nabi menginsafi, perjuangannya masih getir. Walaupun aku dah cerita Nabi Yusuf yang membuktikan aku betul-betul mendapat maklumat daripada Tuhan, mereka masih tidak beriman. Jadi Allah mengiktiraf dalam ayat seterusnya, walaupun Nabi diberitahu majoriti tak beriman, tetapi Nabi bersungguh menyampaikan seperti seolah-olah Nabi seperti menjual produk, mahu dibayar, sedangkan hakikatnya wama tas'aluhum alaihi min ajr. Nabi tidak menjual barang ataupun memohon upah ke atas ajarannya. Ayat ni nak bagi tahu pengiktirafan kepada cara Nabi menyampaikan, walaupun sudah diberitahu dalam ayat tadi majoriti tak beriman. Kalau saya jadi down, jadi lemah semangat nak berdakwah bila Allah sendiri beritahu majoriti tak beriman. Tetapi Nabi, Allah mengiktiraf dia berdakwah. Kalau orang tak faham apa yang dia cakap, orang mute apa yang dia cakap, orang akan kata dia jual produk apa tu, bersungguh benar nak jual produk tu. Tapi bila orang pasang telinga, rupanya dia menyampaikan ayat-ayat Allah bersungguh sama seperti peniaga nak jual produk, nak habiskan produk, nak lariskan produk supaya akhirnya orang percaya pada produk tu. Tetapi hakikatnya Nabi bukan jual produk. Ni ayat ni makna dia. Sebab Nabi bukan sekejap duduk dalam dunia bisnes. Nabi duduk dalam dunia berniaga, jual-jual produk ni 28 tahun. Nabi pernah berhempas pulas supaya produk itu terjual. Sekarang Nabi yang sama menjadi seorang Rasul. Sekali-kali Nabi tidak menerima upah daripada sesiapa. Tetapi cara Nabi berdakwah seperti seorang yang sedang berniaga, yang sedang mahu meyakinkan orang kepada apa yang dia cakap. In huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidaklah apa yang Nabi sampaikan melainkan peringatan. Maknanya ayat ni nak ajar, saya nak tamatkan di sini. Surah Yusuf yang Nabi sampaikan tidak lain tidak bukan adalah mengingatkan kita benda yang kita lupa. Inilah mindset yang sepatutnya seseorang itu bila baca surah Yusuf. Sebab ada orang baca surah Yusuf nak bagi tampan. Sebenarnya tidak. Bacalah surah Yusuf sebab surah Yusuf ini ada apa? Ada zikr. Dia nak ingatkan kamu ada benda kamu lupa. Kamu tu siapa? Al-Alamin. Al-Alamin maknanya apa? Manusia yang tidak hidup pada zaman Nabi. Manusia yang tidak duduk di Mekah dan Madinah. Kerana Al-Alamin bermakna seluruh manusia di mana-mana tempat, pada mana-mana zaman, mereka sepatutnya mendapat manfaat daripada surah Yusuf dan Al-Quran. Walaupun bahasanya berbeza, air muka, warna muka berbeza, Quran ini adalah rahmatan kepada alamin. Alamin bermakna seluruh manusia akan mendapat manfaat. Maknanya Quran akan menegur karakter manusia.
Ini bermakna semua yang bernama manusia akan mengulang karakter yang sama, baik atau buruk. Quran daripada awal dah precaution. Quran daripada awal sudah ada pelan pencegahan. Namalah kamu orang Kibti ke, kamu orang Bani Israel ke, kamu orang Arab ke, kamu orang Melayu ke, ini makna Al-Alamin. Kamu hidup 2019 ke, kamu hidup 3000 sebelum Masihi ke, kamu hidup pada zaman Nabi 600 Masihi ke, kamu hiduplah pada zaman mana pun, kamu hiduplah di mana-mana lokasi pun, kamu adalah Al-Alamin yang Allah itu Rabb. Allah dah tahu dah hati manusia. Dia mudah lemah dengan apa, dia mudah kuat dengan apa. Jadi Quran ini serve the purpose kepada all human being yang Allah cipta. Takkan sepatutnya orang kata Quran tak sesuai dengan zaman sekarang. Cerita ini tak sesuai dengan lokasi saya. No. Ini menunjukkan dia tidak tadabbur. Dia makna, dia faham zahir, dia tak faham batin. Dia tak pergi deep. Jadi bila ayat ini, tuan-tuan, ia menyebabkan kita punya niat membaca surah Yusuf lurus dan tidak bengkang-bengkok, iaitu kononnya bila baca surah Yusuf akan memudahkan dapat jodoh. Kalau baca ayat 4 mudah dapat jodoh. Ia sudah lari daripada ayat 104. Allah declare tujuan surah Yusuf dan anda cipta tujuan lain yang bertentangan dengan konsep zikr. Quran sebagai penegur, pemberi peringatan. Sebagai contoh, sebelum kita berpisah, sebab tu babak-babak dalam surah Yusuf ini ada yang detail, ada yang kita terkejut. Allah tak cerita pun babak tu. Contoh 7 tahun pemerintahan pertama Nabi Yusuf tak ada dalam surah Yusuf. Semuanya ada hikmah. Kalau filem yang nak masuk Malaysia pun ada lembaga penapisan filem. Ini kan pula cerita-cerita yang mahu mendapat kedudukan dalam kitab Al-Quran yang akan kekal sampai hari kiamat. Mesti ada saringan dan penapisan daripada yang maha bijaksana. Saya bagi contoh. Dalam surah Yusuf ada babak di mana Yusuf kata bawa baju ni bagi pada ayah. InsyaAllah ayah akan dapat melihat. Dan bila diorang bawa baju tu letak atas wajah ayah diorang, ayah memang dapat melihat dan ayah gembira. Lalu di mana unsur zikir kat situ? Tadakkur selepas tadabbur. Okey, zikir tu apa? Alamak, aku lupa benda ni. Terima kasih Quran mengingatkan aku. Okey, dalam babak tu apa zikirnya? Ya. Babak Yaqub dapat melihat dengan datangnya baju Yusuf. Sebelumnya Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya beri baju itu kepada Yaqub. So apa babak ni nak ingatkan benda yang kita lupa agaknya? Susah kan tuan-tuan, pukul-pukul 9.30 macam ni nak fikir dengan berat. Tetapi sebab itulah Allah declare di ayat terakhir yang hanya akan dapat manfaat orang yang sanggup berfikir dengan berat begini. Ulil albab. Jadi jangan datang dah kuliah saya akan datang. Dia menyusahkan hidup anda. Kalau orang perhati elok-elok, antara benda kita lupa adalah kuasa doa. Bukan baju tu. Yusuf hanya beri baju. Psychologically, seorang ayah bila diberitahu baju Yusuf, dia dah rasa gembira. Tetapi yang akan menyebabkan mata itu pulih adalah doa anaknya yang merupakan Rasul. Mana doa Rasul tidak diperkenankan. Jadi benda yang ramai orang tak nampak di sebalik cerita yang tersurat, tadabbur membawa kepada tersirat, iaitulah sebenarnya Yusuf berdoa pada Allah. Yang memulihkan mata bukan baju. Yang memulihkan mata Allah. Lalu Yusuf berdoa kepada Allah dengan asbab baju, ayah pulih. Maka kita bila sakit, kita lupa apa? Kita lupa memohon pada Allah. Yang kita bergegas jumpa doktor. Doktor tu asbab sebagaimana baju yang sepatutnya kita merayu pada dia terlebih dahulu. So zikir berlaku. Subhanallah. Sebagai contoh yang kedua dan yang terakhir, kalau kita baca babak pegawai raja, dia dapat tahu Raja Mesir mimpi. Lalu dia teringat dekat Yusuf. Dia pernah sepenjara dengan Yusuf. Lalu dia pergi pada Yusuf. Sebab babak ni ramai orang sangka macam tak ada keperluan ni.
Kenapa ada babak ni sekadar nak panjangkan cerita je ke? Seolah-olah tak ada modal ke? Babak apa? Babak di mana pegawai yang pernah sepenjara dengan Yusuf ini mengulang copy and paste sebiji mimpi raja. Raja kata, sebelum tu saya melihat dalam mimpi saya 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan 7 ekor lembu kurus dan 7 tangkai yang hijau dan yang selainnya kering. So mimpi tu mimpi raja. Siapa yang cerita? Raja tu. Sekarang pegawai yang dengar mimpi raja yang tak boleh ditafsirkan ini, dia teringat kat Yusuf. Dia pun pergi pada Yusuf dan dia cerita balik in detail. Quran merakamkan in detail ucapan itu. Maknanya pegawai itu berkata kepada Yusuf, tolong beri fatwa kepada kami tentang apa? Tentang 7 lembu betina yang gemuk, mereka dimakan dengan 7 yang kurus dan 7 tangkai hijau dan yang lainnya kering. Kadang-kadang kita terfikir, tak payahlah ulang ayat raja. Tu just kata pegawai diraja meminta fatwa daripada Yusuf tentang mimpi raja. Selesai. Kenapa kena ambil ruang sampai 2 baris? Copy paste ayat raja tadi. Maha suci Allah daripada menurunkan Quran yang tak ada faedah. Ayat tu sekadar pemanjang perenggan. Maha suci Allah daripada menurunkan ayat-ayat yang tak ada makna. Sebenarnya ada makna. Mengulang semula ucapan raja sebiji 100%, tiada tokok tambah. Dia ada benda Allah nak tegur kita. Kat situ pun ada unsur zikir. Aku lupa selama ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau paparkan ulangan ucapan raja kali ini atas lidah pegawainya. Oh, aku lupa selama ini, wahai Allah. Alhamdulillah. Apa dia agaknya yang Allah Ta'ala nak tegur kita, kita lupa. Ya. Bila kita dengar sesuatu daripada seseorang, maka nakalkan sepenuhnya. Jangan nakal separuh-separuh. Ia memberikan kesan kepada tafsir mimpi dan pentafsiran orang tentang individu berkenaan. Perangai itu ada pada kita sekarang netizen. Video ceramah 2 jam, petik 5 minit. Dan sekarang anda dibawa untuk belajar dengan non-Muslim. Ni non-Muslim, tapi karakter dia bagus. Ini orang tak beriman ni punya babak. Artinya apa juga, kita belajar, Allah nak tegur kita. Orang tu tak beriman, tapi ada benda baik kamu boleh belajar daripada dia. Kenapa terlalu bermusuh? Walaupun dengan benda baik, janganlah kerana dia non-Muslim, kamu tak belajar daripada dia. Sebab ada orang asal non-Muslim sahaja, asal Cina, India sahaja, semuanya buruk belaka. Hati-hati, jangan begitu. Jadi itu baru 2 contoh. Memang tak balik lah kalau kita bawa contoh lain. Akan datang, ya, 10 tahun lagi kita akan berbincang ayat 105 insya-Allah. Jadi saya harap ayah ibu yang datang malam ini belajar sesuatu yang baru, ya. Saya faham ia agak berat, tetapi saya mendoakan supaya apa yang anda perolehi malam ini adalah perkara yang bersifat substansial. Perkara yang boleh dikatakan intipati penting untuk mentadaburi Al-Quran. Ada soalan tak setakat ni? Terima kasih puan. Terima kasih pula dah. Silakan puan. Ya, betul. Ya. Sebelum, semasa dan selepas. Kebelakangan ni saya selalu membaca tentang depresi. Depresi. Okay, mental illnesses. Mental illness. Okay, ada 2 ruang. Satu kata lemah iman, satu kata tak ada kena-mengena dengan lemah iman orang yang mental illnesses. Saya berada di tim yang tidak melabelkan orang yang mental illnesses ni dia lemah iman. Tapi saya menolak pendapat yang mengatakan bahawa orang yang sakit, orang yang sakit begini semata-mata faktor sains sahaja. Mental ni memang ada masalah dari segi sains. Pada saya sakit itu datang dari Tuhan, sembuhnya dari Tuhan. Betul. Mengapa kamu menolak bahawa sakit itu tidak ada kena-mengena dengan iman? Komunisme. Susah nak Terlanjur berat daripada terus. susah nak bagi so-called jalan tengah dalam hal ni.
dari satu sudut ada betulnya kenyataan yang mana depresi ini kalaupun tidak garis yang terang tapi garisnya putus-putus dengan iman. Sekurang-kurangnya mengurangkan. Dengan iman dia mengurangkan, kalaupun tidak mengatasi. Pada masa yang sama, mental illness punya kaitan dengan kajian sains yang mengaitkan ia dengan apa contohnya, Puan? Saintis kita mendapati depresi ini barangkali mempunyai kaitan dengan beberapa faktor seperti kita abaikan faktor-faktor agama. Apa faktor selain daripada agama? Sejarah silam, trauma yang menambah-nambah kekusutan dan akhirnya menjelmakan stres bertukar kepada depres. Ataupun barangkali ada faktor-faktor lain? Oh. So kita sekarang sedang berbicara tentang bukan eksternal, tetapi benda tu seolah-olah quote in quote gifted. Memang ada di dalam tu. Itu yang disebut oleh sains barangkali hormon. Okey, so kemudiannya dia tidak terkawal. Berlaku something menyebabkan ia tidak terkawal, lalu dia menyebabkan emosi kita tidak stabil. lalu membawa kepada tahap yang lebih parah, overthinking. So you ada satu isu sahaja trigger to overthinking to that questions sampai you tak boleh control hidup you. You tak boleh control perasaan you nak marah, you nak apa, you buat sahaja. You boleh ignore everything in your life. Jadi ada satu pihak yang kata dia jadi macam ni sebab Dia tak semayang. tak semayang, tak ingat Tuhan. Okey. Komentar ringkas saya, dari satu sudut saya tidak bersetuju dengan perkataan dia jadi begitu sebab tak semayang. Dia jadi begitu sebab tak baca Quran. Sebab semayang, baca Quran itu adalah luaran. Dia adalah pembuktian kepada keberagamaan. Tetapi inti kepada agama adalah Islam itu sendiri. Akar perkataannya adalah damai, tenang, yang takkan diperolehi melainkan seseorang itu meyakini tentang apa jua berlaku adalah rencana yang baik daripada Tuhan. Kalau dia tak boleh terima perkara itu yang membawa kepada tidak dapat mengawal hormon berkenaan, dan lebih parah lagi, tiada yang menegur, bukan dalam bentuk itulah sebab tak solat, itulah sebab tak baca Quran. Sebab at the end, tujuan solat, tujuan baca Quran adalah substannya adalah untuk ada satu perasaan, iaitulah Tuhan sedang mengatur sesuatu yang lebih baik, yang barangkali pentafsiran kita terlalu terbatas kerana ia berlaku sekarang. Kita tak tahu masa depan. Puan sambung. Susah nak cari kenyataan yang bersifat jalan tengah. Islam itu damai, Islam itu selamat. Betul. Okay. Kalau macam mana you nak dapat ketenangan kalau you tak pergi kepada agama? Betul. Jadi di mana betulnya yang mendidak, di mana buktinya bahawa mental illness tidak ada kaitan dengan agama? Di mana? Sedangkan orang-orang yang khabar, yang scholar, dia cakap tentang penyakit hati. Punca penyakit hati dia datang dari mana? Betul. Betul. So mental illness itu datang dari hati yang tidak tenang. Ketenangan itu harus diperoleh bagaimana dengan pembuktian spiritual kamu kepada agama kamu. Pemilikan you ada. Sebab Allahu Akbar. Exactly. Isu ini at the right time lah. Orang yang mengalami peristiwa berkenaan, kebarangkalian tinggi, dia bukan daripada kalangan orang yang jenis berfikir, merenung kejadian alam. Sebab bagi saya itulah agama yang sebenar. Sebelum kamu berbicara tentang solat, baca Quran, surah-surah Makkiyah ni nak menyuruh manusia kepada apa? Benda yang ramai manusia tak buat adalah
merenung seketika sebelum membuat judgement. Kita mudah buat judgement, Abilah kenapa saya yang dipilih Tuhan, kenapa tidak orang lain, kenapa sekarang, kenapa tidak masa lain. Tetapi surah Yusuf sendiri memunculkan dalam bentuk dengan berfikir seketika sebelum buat sebarang judgement. Dia kalaupun tidak mengatasi penyakit berkenaan, dia boleh mengurangkan penyakit berkenaan. Dan mungkin itu terapi yang perlahan-lahan menuju kepada rawatan sepenuhnya. Sebab agama ini bagi saya, kedamaian itu berlaku bila kita kerap bersendirian dengan berfikir tentang, sebab surah Makkiyah, antara perkara asas yang Tuhan ajar kita, apa yang berlaku di alam ni bukan saja-saja. Bak kata Hamka, alam ini guru kamu. Tapi mereka tak boleh berfikir, lalu masuk ke telinga mereka adalah ungkapan-ungkapan yang memburukkan lagi keadaan, lalu Jadi kita anjurkan kepada dia sabar, tenang, istighfar. Kita dituduh melabel mereka tidak ada agama. Saya tak mahu buat itu. Saya tidak mahu pergi kepada itu sebab sekarang kepala saya serabut. So, saya perlukan ketenangan untuk fikir tentang, untuk dapat balik, untuk boleh berfikir dengan yang kamu mahu. Contoh, istighfar. Saya tidak tenang untuk beristighfar. Sedangkan maksud kita ialah kamu istighfar dulu supaya kamu dapat tenang. Daripada tenang itu kamu boleh berfikir, daripada berfikir itu kamu dapat penyelesaian. wallahu a'lam. Apa yang jelas dalam surah Asy-Syura contohnya, musibah yang menimpa adalah kerana dosa. Manusia boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju, tapi yang menciptakan kita telah mengumumkan. Musibah, sakit atau penyakit, apa jua bentuk, ya, physically, mentally dan apa jua, adalah kerana dosa. Lalu untuk menghilangkan sakit, hilangkan dosa terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya dengan ketenangan jiwa akibat daripada dosa-dosa sudah tiada, penyakit hati sudah tiada, cemburu sudah tiada, hasad dengki sudah tiada, dia boleh menjadi titik permulaan kepada keadaan lebih baik kepada pesakit berkenaan. Wallahu a'lam. Seronok berbincang dengan puan dan yang lain-lain kerana ia adalah proses membumikan Al-Quran dengan lebih realistik. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.